Jangan cakap abang tak payung. Kita dah payung, dah bagi tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Okey, bersama saya Cikgu Fitri aka Mr. Fit dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. Okey. So hari ni saya nak berkongsi lah, nak fokus tajuk kita. Hari ini perkongsian video saya pada hari ini adalah berkaitan dengan 30 markah pertama Geografi SPM Kertas 2 format baharu KSSM. Okey, so sebelum saya mulakan, saya nak bagi tahulah dulu kan. Okey, apa yang saya kongsikan ini adalah hasil daripada pemahaman saya dari ni buku panduan ni. Okey, panduan format pentaksiran sijil pelajaran Malaysia untuk subjek geografi mulai tahun 2021. Dah kotor-kotor dah ni sebenarnya, sebab banyak sangat membaca konon lah. Okey, so saya ringkaskan daripada apa pahaman saya dalam panduan format pentaksiran ini untuk dikongsikan dengan calon-calon SPM mulai tahun 2021. So hari ini apa yang saya nak tekankan adalah bagaimana ataupun betapa pentingnya 30 markah pertama untuk kertas 2. Okey, untuk kertas 2 subjek geografi kod 2280 Palang 2. Okey, so kita tengok, kita ambil sebahagian lah. Saya tak cerita dah semua, cerita semua kan nyampah pula. Okey, so apa yang saya nak kongsikan di sini adalah untuk kertas 2. Okey, bahagian A. Okey, bahagian A kertas 2. Okey, saya cuba tunjuk dekat sini sebelum kita pergi kepada yang kita punya topik lah. Ni yang saya nak highlightkan hari ni. Okey, bahagian A 30 markah, 2 soalan, jawab semua soalan. Ni saya dekatkan. Okey, bahagian A 30 markah, 2 soalan, jawab semua soalan. Bermaksud satu soalan nilai dia adalah 15 markah. Okey, so saya dah ubah kepada bentuk jadual. Ini adalah 2 soalan untuk bahagian A, soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Okey, so apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah betapa pentingnya markah 30 markah yang pertama ni untuk calon-calon faham dan cuba buat sebaik yang mungkin untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, so kita tengok kemahiran geografi ya. Untuk soalan 1 adalah berkaitan dengan kemahiran geografi, tapi saya nak ingatkan jangan salah faham, bukan semua kemahiran yang ditanya. Okey, tapi kita tak tahu kemahiran apa yang ditanya, tapi kemahiran geografi lah. Bukanlah kemahiran masak ke, kemahiran menjahit ke, kemahiran netizen ke apa ke. Okey, so kemahiran geografi kan semua orang dah tahulah kemahiran geografi, tapi topik-topik ini adalah perlu anda kuasai. So lepas tengok video ini, kalau anda rasa anda tak tahu lagi topik itu, cuba cari dan selesaikan masalah anda sebelum anda menduduki peperiksaan SPM. Okey, yang akan berlangsung tidak lama lagi. Okey, so kita tengok topik apa. Ni arah dan kedudukan. Nanti akhir video ni saya akan tunjukkan soalan. Okey, so tengok, dengar satu-satu, cuba fahamkan. Kalau tak faham boleh tanya dekat ruangan bawah. Okey, sambil-sambil tarik komen dekat ruangan komen tu, kliklah butang subscribe tu. Senang je gitu kan. Skala dan jarak, kira luas, ketinggian ataupun kontur, bearing, mentaksir peta topografi. Okey, so memperuntukkan jumlah markah keseluruhan sebanyak 15 markah. Ni 15 markah. Okay, 15 markah. Okey, pecahan markah sama ada 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah. Nanti saya akan tunjukkan lah contoh dia macam mana. Itu soalan yang pertama. Wajib jawab. Kalau tak jawab boleh, tak ada masalah, tak dapat markah je lah. Okey, tapi
dia dikira. Perlu dijawab oleh calon SPM. Okey, yang kedua adalah soalan nombor 2. Ni soalan ni penting Kalau sukatan lama KBSM. Sukatan baharu KSSM. Beza KBSM dengan KSSM ni, catapai, graf, ini ditanya dalam soalan esei. Okey, tanya soalan esei, disekalikan dengan soalan esei. Tapi untuk KSSM, dia letak di soalan nombor 2 berdasarkan panduan yang diberikan itu. Panduan yang telah saya cuba fahamkan dan sebagainya itu. Okey, kita kena pasti bahawa soalan graf dan carta ini ditanya ataupun wujud dalam soalan nombor 2. Tak ada pilihan. Kalau KBSM tak reti lukis catapai ataupun graf, kita boleh tinggalkan lah. Kita tak payah jawab soalan tu sebab dia duduk dalam soalan esei pilihan. Tetapi untuk KSSM tak ada pilihan. Kena kuasai. Sebab kalau tak kuasai, kita tak boleh nak jawab. Mungkin hilang markah yang banyak dekat bahagian ini. Okey, jadi membutuhkan jumlah markah keseluruhan 15 markah agak sebab dua soalan ini 30 markah. Okey, 30 markah. So kita tengok yang kedua 15 markah juga. Salah satu sama ada graf atau carta. Okey, satu je keluar. Kalau dia keluar graf, dia tak keluar catapai. Kalau keluar catapai, tak keluar graf. Okey, so kita tak tahu mana satu yang keluar. So calon-calon kena kuasai. Okey, ini adalah yang dibelajar masa tingkatan 5 lah dalam buku teks geografi KSSM tingkatan 5. Dia ada belajar tentang graf bar berganda, graf garis berganda dengan catapai. Okey, ini kita pelajari dalam sukatan geografi lah, sukatan geografi. Okey, so kita tengok sama ada salah satu lah, sama ada catapai ataupun graf tadi membutuhkan markah 7 atau 8 markah. Okey, 7 atau 8 markah. Okey, soalan berikut berkaitan maklumat pada jadual yang diberikan dengan peruntukan markah 7 atau 8 markah juga, pecahan 3 dan 4 markah. Ni kita tengok contoh. Okey, contohlah Okey, so, dia satu soalan satu disuruh bina catapai. Markah dia 8. Okey, markah dia 8. So untuk cukupkan 15 markah tu akan ada soalan anak dia. Anak soalan nanti saya akan tunjuklah apakah bentuk-bentuk anak soalan dan sebagainya tu. Okey, ini adalah betapa pentingnya 30 markah pertama untuk kertas 2 geografi KSSM. Okey, so harap semua boleh faham. Okey, sebelum saya pergi kepada contoh soalan. So kalau tak faham boleh ulang banyak kali, boleh dengar. Kalau tak faham juga boleh rebus lah. Okey, boleh rebus video ni. Rebus video ni, minum air dia. Jangan buat dalam memudaratkan pula saya pula So saya dah cerita dah ni, saya dah payung, jangan cakap abang tak payung. Kita dah payung, dah bagi tahu lah. Cuma terpulang kepada calon-calon sama ada nak faham atau tidak. Okey, berusaha atau tidak, itu adalah dipulangkan kembali kepada anda. Saya sebagai seorang guru hanya ikhtiar cuba untuk membantu. So sekira bantuan itu tidak diperlukan oleh calon-calon, saya tak boleh nak buat apalah. Okey, so tanpa membuang masa lagi, okey, banyak sangat masa dah habis, kita pergi kepada contoh-contoh soalan. Okey, contoh-contoh soalan. Tengok contoh yang pertama lah. Contoh pertama adalah berkaitan dengan arah dan kedudukan tadi. Arah dan kedudukan. Okey. So contoh soalan dia, mengapakah kawasan hutan di Tenggara Peta tidak boleh dimajukan sebagai kawasan pertempatan? Satu. Kan ni contoh Jangan cakap soalan tu salah apa semua, ni contoh. Okey, contoh. Okey, satu markah. Mungkin jawapan dia adalah satu je lah, ataupun mungkin boleh berubah menjadi 2 markah, atau pulanglah kepada pergubal, saya tak tahulah. Okey. So apakah arah segi 4 berikut dari kedudukan anda di Kampung Kiambang? Okey. Dia nak tahu arah. So satu markah dah, sebutlah arah sama ada timur ke barat ke, itu arah lah. Okey. Tak semua dia keluar. Okey, kemahiran geografi tadi tak semua keluar sebab markah dia terhad 15 markah je. Okey, ada banyak-banyak 6 tadi, ada 6 perkara tadi. Mungkin dia ada keluar arah dengan bearing, betul tak bersih peta, macam tu je lah. Taklah semua. Okey, tengok contoh yang seterusnya adalah berkaitan dengan skala dan jarak. Okey, contoh skala dan jarak. Mana pula kertas ni, sorry.
Biasalah kan, buat video ni dia susah sikit. Okey, so tukarkan skala yang terdapat dalam peta kepada skala penyata. Ni contoh soalan yang paling senang lah sebenarnya, nak bagi markah ke calon-calon, tapi ada juga menyebabkan calon hilang markah. Okey, berapakah jarak melalui jalan raya? Ni adalah ukur jarak. Okey, melalui jalan raya dia sebut jalan raya lah. Dan ada soalan dituliskan kilometer di hujung ni, ada soalan dia tak tulis kilometer ni. Okey, dia bagi ruang jawapan je. So calon-calon kena pastikan lah jawapan tu tulis dalam kilometer ataupun km, kena tulis lah. Mungkin disebabkan anda tak tulis km tu dapat 1 markah je, hilang lagi 1 markah. Kalau tulis km dapatlah 2 markah. Okay, contoh macam tu lah. Okay, saya pun tak mahir sangat bagi markah ni. Okay, saya bagi contoh untuk kefahaman calon-calon berkaitan dengan topik video kita hari ni adalah 30 markah pertama kertas 2 geografi KSSM, format baharu. Okay, format baharu. Okay, kita pergi pada yang contoh soalan seterusnya. Kalau laju sangat ni saya minta maaf lah, saya tak nak buat video panjang-panjang sebab nanti kan panjang orang tak tengok, letih je. Peluh dia buat, tapi murid-murid ataupun calon-calon tak tengok. Okey, dia ni adalah tanya keluasan berkaitan dengan keluasan. Berapakah keluasan kawasan lumpur dalam segi 4 grid di bawah ni? Kira luas 2 markah. Okey, 2 markah. Okey, so di kilometer persegi, ingat luas km kuasa 2. Okey, tu kalau ada juga, kalau ditulis ni kilometer persegi, kalau tak tulis tu anda kena bagilah kilometer persegi ya, kira ni rujukan grid lah. So saya tak nak cerita sangat macam ni, nak cari rujukan grid semua boleh tengok video-video sebelum ini. Okey, saya pergi seterusnya adalah berkaitan dengan ketinggian. Okey, mungkin ada soalan berkaitan dengan ketinggian ni dalam kemahiran geografi juga. Okey, kita tengok yang ni ketinggian. Nyatakan lokasi dan arah tinggi di bahagian timuran garisan timur garisan timuran 58. Ni kena tengok cara lain lah, nanti kita akan buat bimbingan seterusnya. Dia lokasi ni nama tempat lah, contoh bukit apa ke, bukit Guh ke, bukit Senak ke, bukit Milo ke. Okey, so aras ketinggian ni berapa dalam meter lah. Nyatakan dalam meter ni 1 markah 1 markah. Nyatakan nama lokasi tertinggi dan ketinggian dalam meter ni bagi 2 markah. Sama juga macam soalan nombor 1 tadi. Okey, cuma catatlah lokasi dia apa, Bukit Merak contohnya. Okey, 800 meter. Dapat 2 markah. Macam biasalah tulisan doktor kan. Jangan pendek-pendek pula. Aras tinggi jalan raya dalam segi 4 grid di bawah. Ni kena rujuk segi 4 grid yang diberikan. Okey, yang diberikan. So kita akan tahulah aras, kena tengoklah petunjuk mungkin dia ada tanda aras ataupun dan sebagainya yang menunjukkan jalan raya. Biasanya tanda aras okey, tanda tinggi sebagainya. Okey, so kita tengok yang seterusnya adalah bearing. Bearing ni popular bearing ni popular dalam soalan SPM, tapi KBSM lah, KBSM bukan KSSM, sebab KSSM baru bermula tahun 2021. Okey, tak tahulah dia kembali popular atau tak, tapi macam saya tekankanlah benda ni. Okey, bearing, kira bearing. Sebelum ni dah tahu tak cara kira bearing? Kalau tak tahu, kena tahu. Boleh rujuk video sebelum ini tentang teknik untuk mengukur bearing. Okey, contoh bearing lah. Apakah bearing? Okay. Berapakah bearing? Okey, kena betul-betul ukur lah. Okey, kalau contoh titik tu buat tu ni sengit. Sengit. Dulu pakai pembaris lah. Okey. Okey, buat. Okey, cari elok-elok. Okey, tu 2 markah. Okey, 2 markah. Ukur berkali-kali. Okey, 3 kali ukur pun tak apalah. Okey, cuba dapatkan bearing yang terbaik. Dan jangan lupa contohlah ukur dapat 120. Simbol darjah jangan dilupakan. Simbol darjah jangan dilupakan. Okey. So contoh seterusnya adalah mentafsir peta. Tafsir peta ni dia banyak markah sikit. Contoh soalan mentafsir peta kan. Okey, berdasarkan bukti dalam peta. Peta ni diberi oleh dalam peta lah. Macam saya tak bagilah peta ni, simbol peta ni. Okey, berdasarkan bukti dalam peta, jelaskan kepentingan kawasan segi 4 grid di atas kepada alam sekitar dan penduduk di kawasan sekeliling. Dia bagi 3 markah. 3 kepentingan lah. Kena bagi 3 kepentingan lah. 3 markah, 3 kepentingan. Okey. Ada juga contoh soalan lain. Dia bagi macam ni. Okey, contoh soalan lain. Contoh.
Okey, sebab tak nak panjang-panjang, sebab nak bagi yang penting padat, padu. Padu gitu video ni. Okey, untuk bagi sedikit ilmu pengetahuan kepada murid-murid calon-calon SPM, terutama yang barulah bermula tahun 2021. Okey, ini contoh berdasarkan ni bagi macam dia bagi anda berangan-rangan sikit lah. Okey, sebuah syarikat maju merupakan hasrat membina projek perumahan mewah dalam segi 4 grade di atas. Segi 4 grade ni boleh rujuk peta topografi lah. Rujuk peta topografi yang dibekalkan. Mengapakah projek perumahan mewah di kawasan tersebut tidak wajar dilaksanakan? Kenapa tak wajar? Dia nak 3 markah. Apa sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga? Janganlah bagi satu je. Okey, sebab dia dah bagi 3 markah. Okey, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 15 markah. Okey, 15 markah. Tapi tak semua kemahiran itu ditanya. Okey, sebab kalau ditanya semua tidak mencukupi lah 15 markah tu. Okey, mungkin sebahagian je. Okey, tapi anda kena kuasai semua lah. Okey, kena kuasai semua yang ni. Kena kuasai semua. Okey, kena kuasai semula arah dan kedudukan, skala dan jarak, kira luas, ketinggian, bearing, taksir topografi, skala. Okey, skala penyata, pecahan wakilan. Okey, apa lagi? Skala lurus. Okey, kena tahulah. Kita pergi pada yang kedua pula. Saya ambil satu contoh je. Okey, jangan cikgu cerita tak habis. Bukan tak habis, ilmu nak kena simpan sikit, nanti lain kali tak ada modal. Okey, so tak ada modal nak cerita pula. Ni contoh lah. Contoh saya ambil catapai. Okey, dia suruh bina catapai di jari 5 cm. Pastikan jari ni betul-betul lah 5 cm. Janganlah terkurang. Ini 8 markah. Lepas tu daripada soalan yang anda suruh bina catapai tu, catapai tu ada anak soalan dia. Okey, nyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan tanaman kelapa sawit. Okey, 3 markah. Okey, carakan usaha yang boleh dilakukan bagi meningkatkan lagi jumlah ekspor minyak kelapa sawit ke pasaran antarabangsa. Ni tafsir lah. Kita macam mana kita nak. Soalan itu adalah berkaitan dengan soalan nombor 1. Berkaitan dengan A. Okey, macam contoh ni soalan nombor 2 lah, sebab dia duduk soalan nombor 2. Contoh ni 2A, 2B, 2C. Okey, jumlah keseluruhan 15 markah. Okey, saya tak tunjuklah contoh graf. Okey, saya tunjuk salah satu je. Okey, so saya harap perkongsian ini dapat dimanfaatkan oleh calon-calon. Okey, bagaimana kita nak mengejar. Okey, nak kejar 30 markah pertama. Ni kertas 2. So pastikan kalau nak dapat A tu dapat dalam 28, okey, 27, supaya nanti kalau terkuncil di bahagian B dengan bahagian C, anda akan dapat cover lah. Okey, so nanti saya akan share pula bahagian B. Ni bahagian A lah, 15 markah pertama untuk bahagian A. Atau bahagian B ada 30 markah. 50 markah. Okey, 30 markah. Okey, silap. Okey, 30 markah untuk bahagian A, 30 markah untuk bahagian B, 40 markah untuk bahagian C. Okey, so macam tu kot. 40 markah, 4, 5, 6, 7. Okey, tu semua sekali 100. Okey, sekian saja perkongsian saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye.